tafsir surah Yunus. Pada malam ini kita akan membaca daripada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini tuan-tuan, ayat di mana orang-orang kafir minta supaya ditukarkan Al-Quran. Minta ditukarkan Al-Quran. Dahsyat. Minta tukar tu Al-Quran. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءنا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Maksudnya tuan-tuan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami. Maksudnya orang yang dalam ingatan dia tak ada pun fikiran dia nak bertemu dengan Allah, yakni bertemu untuk menerima balasan. Bawalah Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah ia. Nak umum ni ada kereta blok kenderaan lain WPX 432. WPX 432 minta alihkan kenderaan anda. Terima kasih. Okey, dia orang ni kata, kan, bawalah Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah ia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Jadi, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah sebut apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita tuan-tuan di antara cara kita berdakwah. Cara kita berdakwah kepada orang-orang yang terutamanya orang-orang yang bukan Islam lagi lah. Orang yang bukan Islam, begitu juga ini terutamanya orang-orang yang bukan Islam, dan dalam masa yang sama juga kepada orang-orang Islam itu sendiri. Yang pertama sekali yang lebih diutamakan untuk kita bacakan kepada dia adalah Al-Quran dahulu. Baca Al-Quran dulu, dan selepas mereka menerima Al-Quran, selepas mereka memahami Al-Quran, barulah kita ajar mereka tentang hadis-hadis dan juga perkara-perkara lain. Maksudnya, dahulukan Al-Quran dulu untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang bukan Islam. Bukan kita lebih mengutamakan akal, logik akal. Kita boleh kemukakan logik akal, tetapi selepas kita
membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran selepas kita menterjemahkan dan kita mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran ini tuan-tuan, dia bukan setakat kita terjemahkan saja. Kalau kita terjemahkan saja, dia kadang-kadang kita faham tu, dia tak sampai. Dia tak sampai sebab bahasa Arab ni kadang-kadang ayat tu, satu perkataan tu, kalau kita terjemahkan, dia membawa beberapa maksud kepada satu perkataan. Jadi sebab itulah dia perlukan kepada tafsir. Dan tafsir pula, kita nak tafsirkan ayat ni bukan kita lah, maksudnya bukan saya lah, saya pun tak mampu nak mentafsirkan. Saya cuma bacakan apa yang ulama-ulama dahulu kan, para tabi'in, para sahabat yang telah mentafsirkan ayat-ayat ni berdasarkan fahaman mereka, mengikut apa yang mereka faham daripada tafsiran yang pertama sekali Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni dibacakan dan perkataan yang sama ataupun ayat yang sama ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau tak ada ayat Al-Quran yang lain yang menerangkan maksud tafsiran ayat itu, akan diterjemahkan ataupun akan ditafsirkan dengan hadis daripada Nabi SAW. Jadi yang pertama sekali, kita bacakan dulu ayat Al-Quran kepada orang yang nak kita dakwahkan tersebut. Jadi bila dibacakan ayat Quran kepada apabila dia bacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata ni, Allah kata dibacakan ayat Quran, maksudnya baca Quran dulu. Qala allazina la yarjuna liqa'ana. Ini perkara biasalah. Kan? Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, biasanya bila kita bacakan ayat Quran kan, bukan daripada kalangan orang yang bukan Islam saja, bahkan orang Islam sendiri pun bila kita bacakan ayat Al-Quran kepada mereka, kadang-kadang ada di kalangan mereka ni yang disebutkan sebagai sini orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Macam mana orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami ni, tuan-tuan? Golongan ni ada setiap masa dan setiap zaman, mereka ni ada. Iaitu apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka akan tolak ayat Al-Quran tersebut. Dan orang inilah yang Allah maksudkan orang yang tak ada, orang kata tak ada harapan. Maksudnya dia ni langsung tak berharap untuk bertemu dengan Allah. Bahkan dia kalau boleh tak nak mati pun. Tak nak mati pun. Kan? Sebab apa? Tak nak bertemu dengan Allah. Jadi macam inilah orang-orang yang dikatakan dengan mereka ini sebagai orang yang kufur dengan hari akhirat. Dia tahu kata akhirat tu ada, dia tahu kata ada pembalasan, tetapi dia ni tetap tak nak terima dan tidak bersedia untuk menghadapi hari akhirat tersebut. Macam tuan-tuan yang ada, tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam masjid ni, saya yakin termasuk dalam golongan orang-orang yang memang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mengharapkan kebangkitan hari akhirat nanti ni bertemu dengan membawa bekalan dan juga amalan dan pahala yang banyak. Sebab tu tuan-tuan sanggup berulang kali datang ke masjid ataupun surau. Sebab tu tuan-tuan sanggup luangkan masa duduk dalam majlis ilmu ini. Sebab apa? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan tuan-tuan mengharapkan tuan-tuan selamat di depan penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan Allah ni, apa yang mereka kata? Apa yang mereka kata dekat Nabi? Mereka kata, "I'tina bi Qur'anin ghairi hadza." Datangkanlah Quran yang lain dari ini. Orang minta kan. Nabi Muhammad dah bawa Quran, dah sampaikan Al-Quran yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, wahyukan dekat Nabi, Nabi sampaikan dekat mereka, mereka nak minta Quran lain pula. Datangkan Quran yang lain pada ni. Kami tak nak Quran ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa mereka minta Quran lain? Sebab kebanyakan hukum hakam ataupun undang-undang yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi ni,
kesemuanya tidak memenuhi kehendak mereka. Mereka nak buat perkara-perkara syirik, mereka nak buat perkara-perkara khurafat, mereka nak buat perkara-perkara mengarut, nak buat perkara-perkara dosa. Semuanya ditegah di dalam kitab Al-Quran ini. Jadi itulah dia orang minta datangkan Quran lain. Datangkan Quran lain. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang macam ni ada sampai zaman kita hari ini, orang-orang yang menolak Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni tak kena dengan jiwa dia. Al-Quran ni tak kena dengan cara hidup dia. Sebab itulah mereka ni minta supaya diganti Al-Quran lain. Itu pun kalau datang Al-Quran lain pun, mereka akan tengok adakah Quran baru ni kena tak dengan jiwa kita. Kena dengan jiwa mereka. Kalau kena, okey, barulah dia akan ikut. Tapi mereka ni meminta sesuatu yang takkan dapatlah. Takkan dapat. Ataupun dia orang kata au badilhu, atau ubahlah ia. Tadi minta supaya datangkan Quran, datang Quran lain dah. Tak nak Quran ni. Atau kalau tak ada datang Quran lain, okey, gantilah, tukar-tukar. Maksudnya tukarlah, ubahlah sikit-sikit kan. Yang mana yang tak kena dengan kami ni, okey, ubah. Itu yang dia orang minta. Dahsyat kan. Sepatutnya kita ubah hidup kita mengikut Al-Quran. Tetapi dia orang ni minta supaya Al-Quran itu diubah mengikut kehendak dan kehidupan mereka. Kemudian Nabi kata, Allah bagi tahu dekat Nabi, katakanlah, qul ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Katakanlah, tidaklah boleh bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Jadi Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu kepada musyrikin Mekah bahawa Nabi ini tak boleh nak menggantikan ikut suka hati dia, ikut daripada kehendak dia. Nabi kata Nabi tak boleh buat. Ni an ubaddilhu min tilqa'i nafsi, daripada pihak diriku. Dia gunakan perkataan di sini, perkataan tilqa, tilqa'i nafsi, iaitu berasal daripada perkataan laqiya yang bermaksud berjumpa. Jadi perkataan tilqa di sini bermaksud tempat perjumpaan, yang mana bila dikatakan sebagai tempat perjumpaan, okey, diterjemahkan tilqa ni sebagai mengganti dari pihak diriku kan, tapi diambil daripada perkataan laqiya, iaitu tempat perjumpaan, yang mana tuan-tuan biasanya kalau kita buat satu perjanjian, kita telah menetapkan satu tempat untuk kita bertemu ataupun tempat perjumpaan, maka tempat pertemuan itu, tempat perjumpaan itu akan menjadi kita punya tujuan kita. Tujuan kita. Maksudnya di sini dia kata tak bolehlah Al-Quran itu diubah mengikut tujuan kehendak Nabi itu sendiri. Kemudian Nabi kata pula, in attabi'u illa ma yuha ilai. Sesungguhnya aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi tuan-tuan, sudah tentulah Nabi Muhammad SAW tak boleh nak ubah apa-apa pun. Sebab apa? Nabi kata, aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya Nabi kata, aku cuma ikut je apa yang diwahyukan kepadaku. Dan tidak boleh nak ubah suka-suka. Kemudian Nabi, Allah sambung lagi, suruh Nabi bagi tahu dekat kaum musyrikin Mekah ni, inni akhafu in asaitu rabbi. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku. Jadi Nabi bagi tahu kata Nabi pun takut durhaka kat Allah
Nabi pun takut derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kalau nak ubah Al-Quran tu, yang mana Nabi ni seorang Rasul, apatah lagi kita, tuan-tuan, zaman sekarang ni, apatah lagi kita ni, kalau ada yang berani sangat nak ubah-ubah ayat Al-Quran. Nabi sendiri pun takut. Nabi yang rapat dengan Allah, kita kalau kita rapat dengan kawan kita, kita biasanya kita akan beranilah nak buat lebih kurang dengan kawan kita kan. Tapi Nabi ni, tuan-tuan, seorang hamba yang dekat dengan Allah, yang rapat dengan Allah. Nabi sendiri pun walaupun rapat dengan Allah, Nabi tak berani nak ubah-ubah sesuka hati dia. Tak sama dengan kita. Kalau kita baik dengan orang, kita dah berani buat lebih kurang. Kalau Nabi sendiri pun tak berani nak mengubah sesuka hati dia, maka apatah lagi kita ni, tuan-tuan, yang hanyalah manusia biasa-biasa, orang biasa-biasa. Maka kita perlu lebih takut untuk mengubah ataupun menggunakan ayat Al-Quran, ambil separuh, tinggal separuh, mengikut kehendak nafsu kita sendiri. Jadi Nabi kata, sungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku. Takut apa ni? Apa yang Nabi takut ni kalau mendurhakai Tuhanku? Azab yaumin azim. Siksa hari yang besar. Jadi siksa hari yang besar. Jadi kalau kesannya, kalau diubah ayat-ayat Allah ni, kesan dia amat berat sekali, iaitu akan mendapat siksaan pada hari yang besar, iaitu hari akhirat. Hari akhirat. Jadi kita semua tidak akan sanggup untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa satu dosa yang sangat besar, iaitu kita mengubah Al-Quran ikut kehendak nafsu kita, tuan-tuan. Kemudian Allah sambung lagi. Dalam ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membaca Al-Quran ini kepada kamu. Maksudnya, katakanlah jika Allah kehendaki. Allah kehendaki apa ni? Iaitu Allah kehendaki supaya aku tak membacakan Al-Quran ini kepada kamu. Tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah dia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini, yakni dengan perantaraanku. Kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang panjang. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maksudnya mereka dah kenal Nabi sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya ayat Al-Quran ini. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Jadi Nabi kata, Allah kata, katakanlah, qul law syaa Allah, jikalau Allah menghendaki. Jadi kalaulah Allah menghendaki, maksudnya apa? Kehendak Allah ni, qada dan qadar Allah ini tidak dapat dielak lagi. Apa saja yang Allah nak Allah berkehendaki, dia akan jadikan. Dia akan jadikan. Kalau dia kata jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Dan jika Allah menghendaki, qul law syaa Allah. Allah menghendaki apa ni? Ma talautuhu alaikum. Nescaya aku tidak membacakannya kepada kamu. Maksudnya kalau Allah menghendaki supaya aku tak baca kepada kamu ni, maksudnya tak adalah aku nak baca kepada kamu ni. Maksud dia macam tu. Itu kalau Allah tidak berkehendakkan supaya Al-Quran ini dibacakan. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya memang Allah berkehendakkan supaya Al-Quran ini sampai kepada kita. Al-Quran ini menjadi panduan hidup kita. Disebabkan itulah tuan-tuan,
kita semua yang ada dalam masjid ni belajar Al-Quran. Dan kita semua duduk dalam majlis ni, kita belajar tafsir Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah yang berkehendakkan supaya Al-Quran itu sampai dekat kita. Dan Allah berkehendakkan supaya kita faham tafsiran Al-Quran itu. Sebab itulah tuan-tuan dan kita semua duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam majlis yang kita bincangkan tafsir Al-Quran ni. Sebab apa? Tak lain dan tak bukan sebab Allah memang berkehendakkan supaya kita belajar tafsir dan kita cuba memahami Al-Quran melalui tafsir. Tetapi tuan-tuan, malangnya ramai orang yang tidak mahu terima Al-Quran, apatah lagi nak belajar untuk memahami Al-Quran melalui tafsirnya. Dengan belajar tafsir ni tuan-tuan, kita boleh insya-Allah memahami Al-Quran ini. Wala adrakum bih, dan tidaklah dia memberitahu kamu tentangnya. Kalau Allah tak nak, kalau Allah tidak berkehendak, aku pun tak akan bacakan kepada kamu, dan Allah pun tidak memberitahukan kepada kamu tentang Al-Quran ni. Maksudnya kamu tak akan tahu apa-apa pun. Kamu tak akan tahu apa-apa pun. Wala adrakum bih. Jadi kalimat adrakum adrakum ini diambil daripada perkataan adra, iaitu kata dasarnya dara. Dara iaitu mengetahui sesuatu melalui tandanya. Daripada tandanya. Macam mana mengetahui sesuatu daripada tandanya? Contohnya kita tahu kata ada kebakaran kan. Kadang-kadang ada rumah susun, rumah banyak-banyak kan. Kita tak nampak pun api tu, tapi kita tengok ada asap berkepul-kepul naik ke atas. Jadi kita tahu daripada tanda tu, kita tahu kata ada rumah terbakar. Ada kebakaran. Sebab apa? Sebab asap naik dengan bentuk yang bukan macam biasa-biasa. Kalau kita tengok asap orang bakar sampah, kita tahu asap dia macam mana. Tapi kalau rumah terbakar, kita tengok asap dia hitam, asap dia laju naik ke atas, asap dia kuat. Jadi melalui tanda-tanda tu kita tahu ada sesuatu kat situ. Iaitu mengetahui sesuatu melalui tanda-tandanya. Jadi tuan-tuan, orang musyrikin ni, kaum musyrikin ni, dia sepatutnya dia dah tahu yang Al-Quran itu adalah benar belaka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka sendiri boleh lihat sifat Nabi Muhammad SAW yang hidup dengan mereka. Ini dalam ayat yang bawah ni. Allah suruh Nabi kata, faqad labistu fikum umuran min qablihi. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu lama sebelumnya. Jadi Allah suruh Nabi beritahu, aku dah tinggal dengan kamu dah lama dah sebelum ni. Nabi jadi Nabi dan Rasul ni dah umur 40 dah. Sebelum tu, dari kecil lagi, dia orang dah kenal Nabi Muhammad ni. Dia orang dah kenal Nabi Muhammad daripada kecil, tak pernah menipu langsung. Bukan kadang-kadang dia menipu ke, ada sekali-sekala dia menipu ke. Tak. Nabi Muhammad ni tak pernah menipu langsung. Dan Nabi Muhammad ni hidup dengan musyrikin Mekah 40 tahun sebelum dia menerima wahyu. Dalam masa 40 tahun tu Nabi tak pernah menipu. Takkan tiba-tiba dah sampai umur 40 lebih dah, dah di penghujung usia dah, tiba-tiba baru start nak menipu. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan mereka tahu Nabi, mereka kenal Nabi. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad ini seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kita kenal anak kita tuan-tuan, kita tahu dah. Walaupun contohnya anak kita yang baby ni, terutamanya kakak-kakak, makcik-makcik ni lagilah faham pada kita kan. Tengok baby ni walaupun dia tak boleh cakap apa, dia cuma menangis saja, dia dah boleh faham dah. Nangis macam ni anak ni nak apa? Baby ni nak apa? Lampin dah penuh ke? Nak kena tukar pampers ke? Ngantuk ke? Lapar ke? Dia boleh tahu. Jadi mereka mengetahuinya, mereka mengenalinya macam mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Macam itulah ibaratnya. Baby nangis je, oh dia ni lapar ni. Baby nangis je, oh dia ni
nak minum ni. Baby nangis nak tidur ni. Kan? Dah tahu dah, nangis dah, sama nangis juga. Kan kalau kita ni bapak-bapak ni kan kemungkinannya tak berapa nak faham tengok nangis kan. Nak apa kan budak ni. Kan mak ni dia tahu dah, ni nak nangis, ni nak tidur, ni nak makan, ni pampers dah penuh. Dia dah tahu dah. Jadi mereka ni kenal Nabi seolah-olah macam mereka kenal anak mereka sendiri. Dah lama, dah hidup dah lama dah 40 tahun dah. Tiba-tiba sampai umur 40 tahun bila Nabi dapat wahyu, Nabi membawakan Al-Quran kepada mereka, mereka tak nak terima. Sedangkan mereka tahu sebelum tu mereka sendiri yang gelarkan Nabi Muhammad dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin maksudnya yang amanah, yang jujur, yang tak pernah menipu. Dia orang yang bagi gelaran tu tiba-tiba bila dibawakan Al-Quran, mereka tolak. Dan mereka tolak Al-Quran itu bukan sebab mereka kata Al-Quran itu tak benar. Tetapi mereka tolak Al-Quran itu sebabkan Al-Quran itu tak kena dengan cita rasa mereka. Al-Quran itu menghalang banyak perkara mungkar yang mereka buat. Al-Quran itu menghalang banyak perkara maksiat yang mereka buat. Sebab tu Nabi kata, faqad labistu fikum umuran min qablihi. Sesungguhnya aku telah tinggal bersama kamu lama sebelumnya. Kalau kita pun kawan-kawan kita kan, kita sembang kawan kita, tiba-tiba kawan kita kata kita ni nipu kan. Kita tak pernah nipu kan, kita tak pernah nipu dia. Tiba-tiba dia kata kita menipu. Kita pun kata, kau kenal aku lama kan. Kita pun cakap, kau kenal aku lama kan. Selalu orang kata, kalau aku cakap aku buat. Contoh macam tu lah. Kau dah kenal aku lama kan. Kalau aku cakap aku buat. Contoh macam tu lah. Jadi Nabi pun kata dekat kaum dia, musyrikin Mekah ni, aku dah tinggal lama dah dengan kamu. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi apakah mereka ni tak fikir? Apakah mereka ni tak fikir? Orang yang dia orang percaya, orang yang dia orang bagi gelaran Al-Amin, takkan sengaja nak buat satu penipuan yang mana dia orang nampak sendiri Nabi menyampaikan Islam itu dengan keadaan yang susah payah. Susah payah nak menyampaikan Islam ni, takkan saja-saja buat benda yang menipu untuk susahkan diri sendiri. Kena baling dengan najis lah, kena baling dengan batu lah, kena hina, kena kutuk, macam-macam. Takkanlah saja-saja Nabi nak buat macam tu sekiranya benda yang dibawa itu adalah benda yang tipu dan benda yang dusta semata-mata. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-17. Jadi Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Faman azlamu man. Maka siapakah yang lebih zalim? Jadi Allah tanya, Allah tanya dalam Al-Quran ini, Allah tanya, siapakah yang lebih zalim? Jadi pertanyaan di sini bukanlah Allah tanya Nabi untuk Allah nak tahu. Maksudnya bila kita katakan siapa yang lebih zalim di situ, bermaksud tak ada lah orang yang lebih zalim. Kan? Kita kata kalau orang kata dalam kampung kita ni kan, siapa lagi yang paling pandai buat sesuatu lah, kita kata kan. Contohnya kita kata dalam kampung tu buat dua-dua kan. Siapa lagi yang paling pandai buat dua-dua selain daripada Pak Samad ni? Contohnya kita nak kata apa?
Kita nak kata tak ada dah orang ni yang paling pandai buat dodol. Dodol. Dodol yang kita panggil dodol. Siapa lagi yang lebih pandai buat dodol? Maksudnya tak ada dah siapa yang lebih pandai. Kalau kita kata mekanik ni, siapa lagi yang pandai perbaiki kereta daripada mekanik si A ni? Maksudnya kita nak kata dah tak ada dah orang yang lagi pandai pada mekanik ni. Itu maksudnya power sungguhlah mekanik tu. Siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Maksudnya tuan, orang yang mendusta terhadap Allah ini kadang-kadang di zaman kita ni banyak orang yang mereka-reka amalan-amalan ataupun upacara-upacara yang dikatakan apa? Okey, buat macam ni, pahala dia dapat banyak macam ni. Buat sekian-sekian. Kita pergi dekat keramat sekian-sekian, kita buat upacara sekian-sekian. Siapa yang pergi majlis ni, dia akan balik dengan keadaan dosa dia diampunkan. Dosa dia terhapus. Okey, balik ni suci, macam tak ada dosa. Maksudnya, contoh-contoh macam ni lah. Orang yang buat pendustaan terhadap Allah. Au kazzaba bi ayatih. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Apa maksud mendustakan ayat-ayatnya? Mendustakan ayat-ayatnya di sini boleh kita tafsirkan sebagai menolak ayat-ayat Allah. Bila orang kata, okey, hukum perbuatan sekian-sekian ni, dia kena buat macam ni. Kalau ikut Islam, dia kena buat macam ni. Kalau ikut Al-Quran, dia kena buat macam ni. Kita pun kata, tak boleh pakai ayat ni. Tak payahlah terima, kita tak payah buat ikut macam ni. Maksudnya kita mendustakan ayat tersebut. Jadi mendustakan ayat tersebut boleh ditafsirkan sebagai menolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ramai, bukannya sikit, ramai daripada kalangan orang-orang Islam sendiri yang bersifat yang macam mereka ni juga. Apabila ayat tu ataupun hukum tu tak kena dengan jiwa dia, ditolak. Jadi termasuk dalam orang-orang yang zalim ni. Allah kata, siapa yang lebih zalim? Iaitu orang-orang yang diantaranya mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang berdusta, mengada-ngadakan dusta terhadap Allah ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi apakah yang mereka ni dapat ni? Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Tidaklah untung orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya dengan pendustaan mereka, mereka kadang-kadang menyangka dengan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapat untung. Contohnya, tak payah, kita buatlah macam ni, kita nak bisnes kan. Bisnes dengan cara yang haram. Dalam Al-Quran kata macam ni, Al-Quran kata tak boleh nak riba. Kita pun, kita buat supaya kita dapat untung, kita dapat riba banyak. Tapi Allah kata, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Tiadalah beruntung orang yang berbuat dosa. Begitu juga orang yang menentang Nabi Muhammad ni, mereka ni tidaklah ada keuntungan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Walaupun mereka rasa macam menolak ayat Allah itu menguntungkan mereka sekejap masa dunia ni, bila mereka mati sahaja mereka akan mendapat azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang mereka sangka mereka akan dapat untung itu sebenarnya langsung tidak menguntungkan mereka. Jadi kita sambung dalam ayat yang ke-18. Ayat ni berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka yang kami sembah, mereka yakni yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang Dia tidak mengetahui di langit dan di bumi? Padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Wa ya'buduna Allah wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain dari Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Jadi musyrikin Mekah dan juga kaum musyrikin yang lain, bukan musyrikin Mekah sahaja, musyrikin Mekah dan juga musyrikin yang lain, mereka ini menyembah selain daripada Allah. Jadi kalau kita luaskan makna sembah di sini, maksud sembah di sini, sembah itu bukanlah sahaja bermaksud sujud ataupun tunduk kepada berhala ataupun patung, tetapi ia lebih lagi maksudnya, tuan-tuan. Lebih lagi maksudnya. Sekiranya kita, contohnya kita tak nak semayang. Kita nak semayang sebab sibuk bekerja, sebab sibuk cari duit, itu pun menunjukkan kita seolah-olah kita menyembah dunia ni, menyembah harta. Sebab apa? Kita tinggalkan benda yang wajib disebabkan kita nak benda yang sementara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Jadi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita berhenti dekat ayat 17 lah. 17 sebab ayat 18 ni dia agak panjang dan dia akan dia panjang dan dia punya tafsiran dia pun panjang juga. Saya takut ambil masa yang banyak. Jadi nanti saya akan bagi tahu ke Ustaz Kashful supaya sambung daripada ayat 18 ni lah. Jadi kita stop kat ayat 17 sebab dia agak panjang. Huraian dia pun lagi panjang. Jadi pada malam ni kita stop dekat ayat yang ke-17. Stop dekat ayat yang ke-17. Jadi tuan-tuan, setakat ini sahaja perkongsian kita untuk tafsir surah Yunus dan sampai kita stop pada ayat yang ke-17. Segala yang baik itu datangnya dari Allah dan segala yang salah atau silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, ya Allah, dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ya Allah, ampunkanlah dosa anak isteri kami, ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.